Sistem pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem kenegaraan yang membentuk identiti sesebuah negara. Pemerintahan yang adil akan menjamin sebuah negara yang stabil, yang mana suara rakyat diperdengarkan dan diusulkan. Justru, marilah kita bersama-sama menghayati dokumentari ini yang bertajuk Marxism. Ayo. Karl Heinrich Marx ataupun lebih dikenali sebagai Karl Marx dilahirkan pada 5 Mei tahun 1818 dan meninggal pada tahun 1883 ketika umurnya 64 tahun. Beliau merupakan ahli falsafah, ahli politik, pakar teori kemasyarakatan dan pengasas kepada ideologi Marxism. Karl Marx dilahirkan pada keluarga Yahudi moden progresif di Prussia Trier, iaitu dipanggil Jerman pada zaman sekarang. Karl Marx menerima pendidikan awal di sekolah gimnasium, kemudian melanjutkan pelajarannya ke University Hamburg di Berlin. Di sana, beliau mempelajari bidang falsafah. Marx banyak berpindah rantang sepanjang hidupnya. Di Perancis, Marx telah bertemu dan bekerja dengan Friedrich Engels dan menulis sebuah buku yang bertajuk On the Jewish Question. Di dalam buku tersebut, Marx banyak mengkritik pendapat semasa mengenai pihak hak awam dan kebebasan politik. Pada tahun 1845, Marx dan Engels dipaksa meninggalkan Paris kerana hasil tulisan mereka dan berpindah ke Brussels, Belgium. Di sana, mereka telah menulis pelbagai buku, antaranya Communist Manifesto yang merupakan asas bagi kerjaya mereka berdua yang telah diterbitkan pada 2 Februari 1848. Buku tersebut telah ditempah oleh sebuah organisasi pendatang Jerman yang menggelarkan diri mereka sebagai Communist League. Pada tahun 1864, Marx telah menubuhkan sebuah pertubuhan yang dinamakan International Working Men's Association yang kemudiannya dikenali sebagai First International. Pertubuhan ini menjadi pengkalan bagi Marx meneruskan pergerakan politiknya. Namun, pertubuhan tersebut telah dibubarkan pada tahun 1872 kerana kebanyakan ahlinya berpindah kepada fahaman anarkism. Pada tahun 1852, Marx telah berpindah ke London. Di sana, Marx memberi tumpuan kepada penulisan sejarah serta teori. Salah satu penulisannya yang terkenal ialah satu set himpunan tulisan Das Kapital. Sepanjang Marx berada di London, keluarganya hidup dalam kesusahan dan bergantung kepada pemberian dari rakannya, iaitu Engels. Marx kemudiannya meninggal di London pada tahun 1883 dan dikebumikan di Highgate Cemetery, London. Karl Marx menganjurkan komunisme sebagai peringkat akhir dalam masyarakat manusia yang boleh dicapai melalui revolusi golongan proletariat. Komunisme tulen menurut Marx merujuk kepada masyarakat tanpa kelas, tanpa negara dan bebas penindasan di mana keputusan tentang pengeluaran dan dasar yang dibuat secara demokratik bermakna membenarkan setiap ahli masyarakat mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan dari segi ekonomi, politik dan sosial. Komunisme adalah ideologi politik dan struktur sosioekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat egalitar. Selain Karl Marx, tokoh penting lain adalah Friedrich Engels. Fahaman dominan komunisme seperti Leninism, Stalinism, Marxism, Trotskyism adalah berakar daripada Marxism. Akan tetapi, wujud juga fahaman bukan Marxism dalam komunisme seperti komunisme Kristian. Karl Marx sebagai ideologi politik, komunisme dianggap sebagai satu cabang sosialisme, satu fahaman luas berkenaan ekonomi dan politik yang dipengaruhi oleh pergerakan politik dan intelektual dengan asalnya dari hasil kerja mereka pada revolusi perindustrian dan revolusi Perancis.
Tujuannya adalah untuk memberi jalan alternatif kepada masalah dalam ekonomi pasaran kapitalisme dan warisan penjajahan dan nasionalisme. Antara kelebihan komunisme ialah mewujudkan kesaksamaan. Dalam masyarakat komunis, semua orang adalah sama rata dan tiada siapa yang dibiarkan bersendirian. Maksudnya, tiada kelas sosial yang lebih baik daripada yang lain kerana tidak ada sistem kelas sosial sama sekali. Semua sumber sesebuah negara seperti harta benda berada di bawah kawalan negara dan ditadbir oleh kumpulan yang mewakili rakyat jelata. Oleh itu, rakyat mempunyai ketenangan fikiran bahawa semua orang adalah sama. Ini adalah bertentangan dengan kapitalisme di mana terdapat perniagaan yang dimiliki oleh pemodal dan bekerja yang perlu bekerja untuk terus hidup. Seterusnya, menjadikan penjagaan kesihatan, pendidikan dan kerja dapat diakses oleh rakyat. Ini bermakna apa yang dilihat sebagai kelebihan penting komunisme ialah akses yang diberikan kepada orang ramai ketika datang ke sekolah dan rawatan perubatan. Ini kerana dalam ideologi jenis ini, orang termiskin pun boleh bersekolah dan diberi penjagaan kesihatan. Ia juga mengurangkan pengangguran kerana setiap orang mendapat peluang yang sama seperti yang dicirikan oleh ideologi komunisme. Seterusnya, tidak membenarkan monopoli perniagaan. Oleh kerana kerajaan memiliki dan mengawal perniagaan serta mengagihkan wang untuk dibelanjakan untuk kos pengeluaran, maka tiada persaingan perniagaan dan tiada pengilang yang lebih baik daripada yang lain. Ini bermakna pengeluar hanya boleh mengeluarkan barangan dalam kuantiti terhad dan tidak boleh meminta harga yang lebih tinggi untuk komoditi mereka dan memonopoli pasaran seperti sistem politik komunis. Manakala kekurangan komunisme pula ialah menghalang pertumbuhan peribadi. Salah satu kelemahan komunisme ialah terlalu banyak mengawal kehidupan orang ramai. Kerana ia adalah masyarakat tanpa kelas, semua orang adalah sama dalam status sosial dan tidak ada orang yang melebihi yang lain. Ia juga boleh menjadi kelemahan kerana orang ramai akan merasakan mereka di hujung jalan kerana tiada ruang untuk pembaikan peribadi. Dicuba sebagai contoh, semua profesional perubatan, ubat-ubatan dan hospital dikawal oleh kerajaan. Yuran profesional ini dikawal oleh kerajaan dan mereka tidak boleh menuntut bayaran yang lebih tinggi. Seterusnya ialah mengatur jalan hidup orang. Dalam masyarakat komunis, kerajaan mempunyai kuasa untuk menentukan dan menjalankan kehidupan rakyat. Walaupun matlamannya adalah kesaksamaan, pada dasarnya terdapat sedikit atau tiada kebebasan peribadi untuk mengkritik kerajaan atau menuntut perubahan. Selain itu, tiada kebebasan bersuara dan sesiapa yang menentang kerajaan boleh dihukum. Seterusnya, tidak memberi kebebasan kewangan. Satu lagi kelemahan komunisme ialah hakikat bahawa usahawan tidak boleh mengharapkan untuk membuat lebih banyak wang daripada yang lain. Berbeza dengan ekonomi pasaran bebas, ekonomi perintah yang diamalkan oleh kebanyakan negara komunis mengikat tangan ahli perniagaan. Akibatnya, sukar untuk menjadi kaya di negara-negara tersebut sebagai contoh peranan parti komunis. Kesan dan implikasi fahaman Marxisme. Terdapat dua kesan, iaitu kesan positif dan negatif. Kesan positif fahaman Marxisme adalah dapat mewujudkan sistem kesamarataan sebenar seperti hak asasi manusia dari segi jantina, akses pendidikan dan kesihatan. Selain itu, Marxisme juga melindungi hak kesatuan pekerja dan mempertahankan hak peribadi. Marxisme juga menyebabkan hutang jarang berlaku kerana semua orang membantu antara satu sama lain dengan kerajaan mengagihkan sumber mengikut keperluan. Marxisme juga membantu dengan kapitalisme kerana menggalakkan persaingan dan inovasi. Akhir sekali, Marxisme menawarkan manfaat kepada masyarakat kerana semua kelas sosial yang berbeza dianggap sama. Seterusnya, mari kita melihat kesan negatif fahaman Marxisme. Kesan negatif yang terdapat pada fahaman ini adalah Marxisme menghapuskan konsep pemilikan persendirian seperti tempat tinggal. Fahaman ini juga menghapuskan agama kerana tidak bebas untuk mengamalkan agama dengan cara teratur.
Fahaman ini juga menyebabkan tiada peluang untuk para usahawan kerana yang terlibat dalam perniagaan itu di bawah Marxisme akan bekerja dengan kerajaan. Lain sekali, fahaman ini juga membawa kepada komunisme kerana kerajaan meletakkan harga untuk membuat pasaran bebas.